Mula hidup baru menghirup udara biru. Takdo jantan tu udahlah telur satu. Alamak, nak koncert. Sibuk pula dia keluar. Tunggu dulu lah, sabar. 6 minit pun berlalu, ada orang datang. Si Minah ni bukan mulut cakap, "Aku Natasha kampus. Tolong, aku kena culik." Dan inilah sang bapa yang penyayang, sanggup enjoy lepak di kelab malam, sanggup belanja Natasha air oren walaupun dia minum air putih je. Natasha nak balik dah pukul 8. Esok ada kelas fardu ain, tapi bapak dia nak chill dulu, minum dulu, sabar dulu. Last balik pukul 3 pagi. Tak kemarah mak dia, dah lah ngantuk lagi. Lepas tu bangun-bangun, maknya menyentuh jari sampai maju dibuatnya. Natasha jalan seorang-seorang sampai sekolah Ranpan tanpa ayam. Lah, sekolah depan rumah ke? Mungkin tu tempat tinggal pengajar. Mungkin mak dia tu cikgu. Dah kering-kering tapi dia tak nak pulang. Dia gila jalan-jalan, tenangkan diri di luar sekolah. Tiba-tiba Ren menuju ke suatu rumah. Tadi Natasha dibincangkan lalu dikunci dalam bilik yang ada jauh di dalam. Lagi itu menutup dan terus menutup setiap lubang. Natasha pun terbangun dari tidur. Rupanya ini bukan mimpi, inilah kenyataan dan dia betul-betul diculik. Dia cuba mengetuk, menyepak segala macam haprak, tak ada guna. Dia pun nangis. "Mama, tolong kita, tolong. Kita tersikir ke dalam ni, tolong." Tiba-tiba ada bunyi orang datang. Polis ke? Akhirnya aku terlepas. Lah, rupa-rupanya bukan polis. Natasha pun tanya, "Siapa kau tu?" Siapa kau? Lepaskan aku lah, bodoh. Tapi orang tu tak jawab. Orang tu bentang tilam dan bagi puring. Natasha nak jumpa mak, namun tak diendahkan. Bulan tu sangat panas. Bisa sangat bukalah dua-dua vest tu, bodoh. Ayo, Natasha. 3 hari kemudian, penculik cerita kisah sang raja kahwin dengan Cinderella. Lalu dia pun mencucuk ubat nyamuk. Lepas tu Oreo yang dia dah bagi tu dia ambil balik. Apa buruk sikunya. Natasha minta ciuman selamat malam kerana maknya selalu buat sedemikian. Keluar berita kehilangan Natasha yang mengatakan maknya dah putus harapan. Padahal maknya tengah usaha sungguh-sungguh cari selagi boleh. Dalam lubang tikus, dalam lubang unta, semua dicari. Natasha kira saat dengan kiraan langkah kaki. Semata-mata nak tahu sekarang pukul berapa. Las tak tahu juga. Di sisi penculik, dia dan maknya tengok berita. Maknya mengutuk perbuatan terkutuk pedophile yang dah ambil kesempatan culik Natasha. Hari itu Natasha bagi surat bertanya kabar untuk diserah kepada ibunya. Tiba-tiba mereka bertengkar mulut. Dia bengkang sampai sekarang keluarga Natasha tak cari dan bagi duit tebusan. Stop crying! Stop! Shut up! I can't stand tears! Si penculik ni beban keluarga dah besar tapi tak kerja. Semua pakai duit nenek, bergantung pada nenek. Semua duit nenek. Padahal dia dah besar panjang. Sungguh kesian si nenek. Tiba-tiba polis datang cek dan soal selidik malangnya tak jumpa sebarang bukti yang dia ni penculik Natasha. Dia pun dilepaskan. Did you send the letter to my parents? Yes.
Samsul memasang alat penghubung suara untuk dengar setiap perbualan dan borak dengannya dari atas. Are you alone up there too? 183 hari pun berlalu. Sebab terlampau bosan tahap unta, dia bercakap dengan John Cena. Samsul suruh basuh pinggan tapi dia pura-pura sakit tangan beralasan nak jumpa doktor supaya dia boleh cabut lari. Sebab main dengan makanan, Samsul ambil balik pinggan walaupun dah 3 hari kebuluk. Nobody can find you. Whatever it is, I'll eat it! Just anything! I want to be with Mummy. Obey me, obey me, obey me, obey, obey me, obey me, obey me. 4 tahun lenyap ditelan masa. Natasha yang dulunya gundut kini berbadan lidi. Dia diberi makan hanya 3 hari sekali. Dan air pipe lah yang menjadi air minuman rutinnya. Hari ke-1695, bulan mula kirim salam dan untuk kali pertamanya dia dibenarkan keluar dari kuak itu. Samsul ugut bunuh kalau dia cuba jerit minta tolong. Bego, masa mandi pun nak usyak ke? Papan je kot, bodoh. Masa neneknya bersiap nak pergi kerja, dia ternampak rambut perang. Dia tuduh cucunya main belakang. Grandma was beginning to worry if you were gay. Nonsense. I know, son. Sebab dia takutkan Toy jumpa perempuan. Habis rambut panjang semuanya hilang jadi botak. Natasha pun nangis tak berlagu. Hari ke-1837 iaitu hari Christmas. Si botak menunggu kehadiran Samsul. Dia pun diberikan hadiah Christmas. Hooray, syok gila katanya. Di sini kita boleh perasan yang Natasha sembunyikan ketakutan dengan senyuman. Dengan kamera baru milik Samsul, dia merakam video pembukaan hadiah. Wow! A Walkman! Shot Island! Oh my! Oh wow! Thank you. Natasha rindu nak sangat jumpa keluarga dia. Tapi Samsul cakap, family kau semua dah mampus. Akulah atuk, akulah nenek, akulah ibu, akulah bapa kau. Aku yang cipta kau. Ish, melampau ni, melampau. Bermula sejak itu, Samsul memanggil Natasha dengan nama baru iaitu Vivi. Dan menukar namanya sendiri sebagai Wolfgang. Sekian beralih tempat. Ini adalah ibu dan nenek Natasha. Mereka sangat merinduinya. Setiap hari, maknya risau entah mati, entah hidup budak tu. You can sleep upstairs tonight with me. Beberapa bulan kemudian dengan tangan terikat mereka mula tidur bersama setiap hari. Ikat dengan ikatan kedai Maiden. Kemudian Wolfgang berendam dan kontak 7-Eleven. Dia try awet kelab malam. Macam sedap je ni. Lepas tu dia balik rumah. Buat pertama kalinya, dia cucuk depan belakang, maka pecahlah darah Natasha dalam keterpaksaan. Vivi dipaksa menggoreng ikan. Makanan itu sebenarnya bukanlah untuknya. Tapi dia cuba curi makan setelah berhari-hari tak makan. Tanpa belas kasihan, teruk dia dibelasah sampai lebam. Because of you, I can't let anyone into the house. So go on and there won't be any more water. Come on. Can't you take a joke? Don't. Untuk kali pertamanya, Vivi dibawa ke kedai untuk beli cat untuk beri balangan rumah. Padahal ada peluang minta tolong dan lari. Tapi Vivi ni lembab buat kerja sebab terlampau takut. Dan dia jadi tunggal macam tu.
Akhirnya siap juga bilik berwajah baru dengan penuh keungguan. Cuma tinggal nak beli katil je. Selang beberapa minggu, Samsul ajak cuba try kat katil yang baru tu. Namun Vivi menolak ajakan tersebut dan bertanya, kenapa kau pilih aku? Kenapa tak pilih orang lain? Aku ni dah lah kurus, tak cantik, botak pula tu. Dia pun bercerita, kali pertama aku tengok senyuman kau, aku jatuh cinta. Aku sanggup membanting tulang selama 9 bulan dan habiskan duit nenek aku berpuluh ribu. Semata-mata nak buat tempat tinggal yang selesa untuk kau. Jadi tolong jangan sia-siakan peluang ni. Pada suatu hari, Vivi membakar tisu sampai asap tebal dengan harapan dia mati tak cukup oksigen. Dia kena terajang berpuluh kali selepas rancangannya terkantoi. Setiap kali dia berlasah, Vivi akan menulis jumlahnya pada tisu. 96 kali dirembat pada paha, 38 kali dirembat pada kaki, 28 kali dirembat pada mata, 36 kali dicubit paha, dicubit pipi. Banyak bodoh dia kena belasah. Tengoklah berapa tebal nota tu. Hari ke 2847, mereka bermain ski. Tiba-tiba perut Vivi sakit. Dia terus ke tandas sambil diawasi dari luar. Vivi sebenarnya tunggu sampai ada orang masuk. Lepas tu dia nak minta tolong. Tiba-tiba datang seseorang. Vivi pun meminta tolong sambil mengatakan, tolonglah aku kena colek. Namaku adalah Natasha Kampusch. Sungguh malang sungguh orang tu tak faham English. I've been kidnapped. My name is Natasha Kampusch. Извините, я вас не понимаю. Я не говорю по-немецки. Что ж, да? А где папа Саша? Ну пойдем покатаемся. Чего все собрались? Macam selalu dia pun kena pukul lagi sebab cuba lari. Hari ke 2908 adalah hari jadi Vivi ke-18. Kek besar-besar warna pink khas untuk dirinya. Dia diberikan gaun menjolok mata dan dipaksa menari dengan badan keras kerajut macam Hagemaru semasa dia jumpa Midori. Hari-hari terpaksa makan telur sampai satu tahap dia nak jual van tu sebab duit dia tinggal RM20 je. Jadi dia pun minta tolong Vivi, tolonglah vacuum biar semua habuk ditelan. Tiba-tiba Vivi pergi tonggeng tu kenapa? Kan dah kena Baba Bowie. Hello? Yes? Nasib baik ada orang telefon masa tu dan inilah satu-satunya peluang untuk selamatkan diri. Vivi pun berlari sekuat hati sehingga sampai di sebuah kebun dan ditolong makcik baik hati ni. Lalu dia pun dibawa ke balai polis. Vivi pun dipertemukan dengan keluarganya setelah 3096 hari terpisah. Samsul aka Wolfgang putus harapan 8 tahun jaga babe. Hari-hari bagi makan kari pap, tapi hancur hati berkecai dalaman dan hancur juga tubuh badannya dilanggar kereta api. Dengan penuh kegembiraan, hatinya berbisik, It was clear. Only one of us would survive. And in the end, it was me, not him. Tamat. Filem ini adalah berdasarkan kisah benar yang menceritakan hidup Natasha Kampusch, seorang budak umur 10 tahun warga Austria yang diculik oleh Wolfgang Priklopil selama lebih 8 tahun. Saya Abang mengundur diri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblo Menwek.